Oh, sorry. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang buat semua yang sudi untuk meluangkan masa dalam sesi santai lah bersama saudara Muhammad Kai bin Noor Hisham, Ya, mantan fellow perdana kepada Menteri Kewangan dalam betul. program yang dianjurkan oleh Kelab Gemilang Malaysia. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih buat saudara Kai kerana sudi untuk meluangkan masa bersama kita pada malam ni, Kai. Baik, terima kasih kerana menjemput. Baik. Jadi sesi malam ni kita santai. Kita nak Ya, mendengar apa ni perkongsian daripada saudara Kai yang juga mantan kepada fellow Perdana Menteri Kewangan, antara kementerian sangat penting di Malaysia, terutama sekali bila berdepan dengan pandemik COVID-19. Saya pun rasa Kai masuk sebagai fellow pun semasa COVID ya Kai. betul. Ya, Ya, itu satu situasi yang juga mencabar. Tapi saya tak nak lengahkan masa. Sebelum tu saya nak kenalkan diri saya Rasha. Saya daripada Kelab Gemilang Malaysia. Dan saudara panel kita, Muhammad Kai bin Noor Hisham, berumur 23 tahun, graduan daripada Universiti Teknologi Mara Raup, sekarang belajar di sebuah University Hallam University England, masih lagi menuntut. Jadi sebelum tu guys, saya nak tanya pandangan Kai sebagai bekas fellow perdana kepada Menteri Kewangan. baik. Hari ini KBS mengeluarkan iklan bahawa um, pengambilan fellow perdana baru, fellow perdana dan juga fellow korporat. Untuk permulaan ni, boleh Kai kongsikan sedikit mengenai peranan, fungsi yang dimainkan oleh fellow perdana di dalam sesebuah kementerian itu sendiri. Baik, Silakan Kai. baik terima kasih Rasha. Baik, pada sesiapa yang berminat berkenaan dengan program Fellow Perdana, sebenarnya program ini telah pun dilaksanakan 8 tahun yang lalu, pada tahun 2013 lagi, yang mana Yang Berhormat YB Sheikh Saddiq adalah merupakan peserta yang pertama bagi program Fellow Perdana ini. Jadi bagi tahun 2020 ia telah pun mencapai kali ke-8 pelaksanaan program, dan program ini sebenarnya memberi peluang dan platform kepada orang muda, warga belia untuk turut berkhidmat di pejabat menteri bagi sesebuah kementerian itu. Jadi program ini terbahagi kepada dua kategori, iaitu kategori siswa ataupun kategori graduan. Yang mana kategori siswa tempoh perkhidmatannya adalah minimum 6 minggu, maksimum 3 bulan. Tetapi bagi kategori graduan, minimum 3 bulan, maksimum 6 bulan. Jadi itulah program yang dilaksanakan oleh kementerian di bawah keleloan Kementerian Belia dan Sukan. Jadi kepada sesiapa yang berminat, bolehlah menghantar permohonan di laman rasmi Kementerian Belia dan Sukan. Ada beberapa kriteria yang perlu diikuti, iaitu berusia 18 hingga 30 tahun, warga negara Malaysia, dan semestinya penglibatan individu dalam kegiatan aktif kepimpinan semestinya perlu cemerlang dalam pelbagai aspek sukan, akademik, kegiatan sukarelawan dan sebagainya di peringkat nasional dan juga internasional. Dan juga dalam permohonan itu kita dikehendaki untuk menulis esei sebanyak 500 patah perkataan mengikuti tajuk yang diberikan. Sekiranya permohonan kita diluluskan, seterusnya kita akan melalui fasa temuduga oleh panel daripada Kementerian Belia dan Sukan, dan pada ketika itu juga kita akan diberi tiga pilihan untuk menyertai tiga kementerian utama. Jadi kita boleh pilih kementerian mana yang kita nak, tetapi semestinya ia bergantung kepada rezeki juga atas pencaturan daripada Kementerian Belia dan Sukan. Seterusnya, sekiranya kita melepasi sesi temuduga itu, kita akan dipilih sebagai peserta bagi fellow perdana. Khususnya bagi tahun ini, mungkin kemungkinan akan bermula, programnya akan bermula pada bulan Julai. Yep. Okey, Kai, terima kasih atas kongsian. Cuma kalau boleh Kai kongsi dengan kita, dengan rakan-rakan yang tengok yang mungkin lepas ni nak apply untuk fellow perdana, apa yang peranan yang dimainkan oleh fellow perdana dan bagaimana ia menyumbang kepada membina kepimpinan diri itu sendiri, kan? Baik, terima kasih. Soalan yang sangat bernas sebenarnya.
penglibatan anak muda ataupun belia sangat diperlukan di peringkat pentadbiran kementerian sebenarnya, kerana kita adalah generasi yang berbeza, generasi yang mempunyai kreativiti dan kemahiran dalam menggunakan platform digital dan sebagainya. Jadi tugas peranan utama yang diberikan oleh Kementerian Belia dan Sukan adalah untuk masing-masing fellow perdana menghasilkan kertas polisi yang berkait rapat dengan kementerian masing-masing. Jadi kami di Kementerian Kewangan menghasilkan kertas polisi berkenaan dengan peningkatan peluang pekerjaan bagi anak muda dan belia. Jadi semestinya ini adalah satu projek yang besar disumbangkan oleh idea belia sendiri. Ini adalah satu platform yang terbaiklah untuk kita menyumbangkan idea. Seterusnya adalah peranan kita bergantung kepada kementerian ataupun pejabat menteri masing-masing, kerana kita akan diselia oleh setiausaha pejabat menteri sama ada SUSK ataupun SUA ataupun setiausaha politik dan sebagainya. Jadi bagi fellow perdana seperti kami di Kementerian Kewangan, kami alhamdulillah kami berpeluang untuk terlibat dalam proses penghasilan belanjawan 2021. Jadi sewaktu kami masuk, kami telah pun mengikuti program jelajah belanjawan 2021 ke negeri-negeri, ke seluruh negeri di Malaysia, dan kami mengumpulkan nota-nota dan juga laporan daripada industri-industri melalui perbincangan yang dihasilkan. Jadi kita perlu melihatlah dari segi aspek ekonomi, industri ini perlukan sokongan seperti mana dalam menghadapi impak COVID-19 ini. Jadi kami mengumpulkan laporan-laporan tersebut dan menghantar kepada pasukan belanjawan untuk dipertimbangkan, dan juga kami juga dilibatkan dalam urusan bersama media pejabat menteri untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana kita menstrukturkan media bagi angling bagi kita menjembarkan informasi yang tepat dan juga mudah difahami oleh rakyat melalui platform media sosial. So itu adalah salah satu kerja yang kami hasilkan. Okey, terima kasih kan. Tadi Kak ada sebut mengenai kertas polisi yang disediakan oleh fellow perdana yang dibuat semasa Kai adalah peningkatan pendapatan polisi kertas kerja peningkatan pendapatan dalam kalangan anak muda. Jadi dalam tempoh pandemik, bila kita sebut kita punya tajuk hari ini adalah COVID-19 ekonomi rakyat, sungguh besar skopnya dan dia merangkumi kepelbagaian antaranya anak muda dan sebagainya, golongan B40, M40 dan T20. Jadi bagaimana kami lihat dengan hasil daripada kertas polisi itu, apakah sumbangan yang boleh disumbangkan terhadap kertas polisi mengenai peningkatan pendapatan anak muda yang mungkin Kai nak kongsi dengan kita kertas polisi yang Kai pernah buat, iaitu berkaitan dengan pendapatan anak muda. Oh, tadi sebenarnya peningkatan peluang pekerjaan bukan pendapatan. Tetapi apapun kertas polisi ini masih lagi dalam proses pertimbangan oleh Kementerian Belia dan Sukan, kerana kita sebagai fellow perdana kita menghantar kertas polisi ini bukan di kementerian kita tetapi di Kementerian Belia dan Sukan sebagai organisasi bagi program fellow perdana ini. Jadi apa yang kami rancang adalah bahawa kita melihat kepada impak COVID-19 ini, semestinya kadar pengangguran semakin meningkat, iaitu pada suku keempat tahun 2020, kadar pengangguran telah pun mencapai pada tahap 4.8%, iaitu lebih kurang 700,000 rakyat Malaysia yang menghadapi pengangguran impak daripada COVID-19. Jadi ini adalah satu risiko yang besar dan juga kita masih berada dalam situasi yang ketidaktentuan. Kita tak tahu sampai bila kita akan menghadapi norma baru, kehidupan bersama SOP, kehidupan bersama Perintah Kawalan Pergerakan, dan kita tak tahu COVID-19 bila akan selesai. Jadi impak ekonomi ini akan sentiasa berlarutan. Menjejaskan pendapatan orang yang bekerja, mungkin akan kehilangan kerja, malah orang yang tak ada kerja mungkin susah untuk dapat pekerjaan. Jadi inilah kita melihat bahawa rakyat Malaysia perlu menjadi orang yang berdikari, khususnya daripada kalangan graduan. Jadi dalam kertas polisi yang kami hasilkan, bahawa kami mencadangkan supaya pihak kementerian mengadakan program
fellow usahawan supaya program ini dapat memperkasakan nilai keusahawanan dalam diri anak muda. Walaupun pasaran kerja semasa adalah terhad, kita ada satu alternatif lain bahawa sekiranya anak muda ataupun warga individu belia itu mempunyai kemahiran dan pengetahuan untuk menjalankan perusahaan sendiri ataupun perniagaan sendiri, itu juga dapat menyumbang ke arah penjanaan ekonomi, kerana bila kita membuka perniagaan, kita memerlukan tenaga kerja. Jadi daripada tenaga kerja dapat mewujudkan lagi peluang pekerjaan bagi mereka yang kehilangan kerja ataupun menganggur. Jadi itulah konsep yang kita nak terapkan, bahawa dalam menghadapi situasi ekonomi yang terjejas ini, kita perlu banyak memperbanyakkan sokongan terhadap perniagaan. Lagi-lagi kalau perniagaan itu boleh ke taraf antarabangsa, kita perlu memberi sokongan supaya kita dapat banyak lagi pendapatan melalui penjanaan melalui perniagaan. Okey, terima kasih. Tapi kalau kita tengok balik kan, bila tadi kan sebut mengenai ramai hilang kerja disebabkan COVID dan sebagainya, timbullah satu inisiatif yang digelar sebagai iSINA. Tujuannya adalah untuk membolehkan simpanan pekerja ini dikeluarkan dalam tempoh pandemik ini bila ada yang kehilangan kerja dan sebagainya. Kalau boleh untuk Kai berkongsi sedikit dengan kita lah pandangan Kai mengenai iSINA, dan adakah iSINA ini sebenarnya jawapan sebenar kepada masalah yang ada pada hari ini, Kai? Baik, terima kasih atas persoalan tersebut. Seperti tadi kita bincangkan tentang peluang pekerjaan, ia melibatkan golongan yang menganggur. Tapi apabila kita bercakap tentang bantuan seperti iSINA, ini melibatkan golongan isi rumah ataupun golongan bujang yang sudah bekerja, sudah mempunyai tanggungjawab ataupun obligation terhadap hutang. Jadi iSINA ini adalah merupakan satu inisiatif yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan juga bersama KWSP, yang mana program ini berlangsung setelah wujudnya program iLestari. Jadi perbezaannya, iLestari ini adalah adalah bantuan pengeluaran simpanan pencarum daripada akaun 2. Tetapi iSINA ini adalah pengeluaran daripada akaun 1. Jadi cukup di pengetahuan kita, sebagai pengetahuan umum kita, bahawa kita tahu akaun 2 adalah khusus untuk persediaan kita menghadapi persaraan sebelum sewaktu kita mencapai umur 50 tahun. Jadi akaun 2 ni sebenarnya khusus untuk kita mengeluarkan untuk membuat pendahuluan duit bagi pembelian hartanah, rumah, pendidikan, kos perubatan, ataupun pada tahun 2013 telah dibenarkan untuk simpanan akaun 2 ini digunakan untuk ke haji. Tetapi manakala untuk akaun 1 pula adalah tujuannya untuk kita gunakan selepas kita bersara, iaitu selepas umur 55 tahun. Jadi ini adalah satu simpanan sewaktu kita bekerja sampailah sewaktu kita pencen ataupun bersara nanti. Dan dalam simpanan ini juga boleh dibuatkan sebagai pelaburan. Jadi untuk pengeluaran iLestari, pada awalnya melalui inisiatif-inisiatif yang dihasilkan oleh kerajaan, kita telah pun membenarkan bahawa untuk akaun 2 kita dapat membuat pengeluaran maksimum sebanyak RM500 bagi sebulan melalui akaun 2. Tetapi untuk iLestari juga, untuk iSINA, pengeluaran daripada akaun 1, kita ada terbahagi kepada 2 kategori, iaitu kategori pertama adalah pencarum yang mempunyai pendapatan bawah RM100,000, dan kategori kedua adalah pencarum yang mempunyai pendapatan lebih RM100,000. Jadi untuk kategori pertama, yang mana mereka yang mempunyai simpanan bawah RM100,000, mereka hanya dapat keluarkan sebanyak RM10,000 sahaja. Tetapi mereka yang mempunyai simpanan lebih daripada RM100,000, mereka dapat mengeluarkan sebanyak RM60,000. Walau bagaimanapun, ia mempunyai implikasinya lah, sebab semestinya ini adalah merupakan simpanan selepas persaraan, tetapi kalau kita keluarkan pada waktu sekarang, semestinya menjejaskan masa depan kita. Ia semestinya bergantung juga
kepada keperluan, sekiranya betul kita perlu, tak ada masalah untuk kita keluarkan untuk menyara hidup. Tetapi semestinya kita perlu menggunakan dengan berhemah. Dan juga kita perlu memikirkan cara alternatif lain bagaimana untuk menjana pendapatan yang tinggi, khususnya selepas pandemik COVID-19 ini, kerana kita nak top up balik wang persaraan kita. Jadi bila kita mengikut pada statistik ataupun data daripada KWSP, keseluruhan ahli KWSP sebenarnya kita mempunyai lebih kurang 14.8 juta pencarum. Tetapi yang aktif lebih kurang separuh sebenarnya. Yang aktif dalam KWSP hanyalah 7.54 juta pencarum. Jadi bila kita melihat kepada data ini, 50% daripada ahli KWSP hanya mempunyai simpanan di bawah RM50,000. Tak sampai pun kategori kedua tadi, iaitu lebih RM100,000. Jadi, dan ini semestinya memberi risiko yang tinggi lah untuk persaraan mereka untuk jangka masa yang panjang. Dan juga 80% daripada pencarum sebenarnya tak mencapai pun simpanan di paras minimum yang ditetapkan, iaitu RM240,000. Itu sepatutnya nilai yang patut kita ada untuk hidup, menyara hidup lah selepas pencen bersara nanti. Jadi implikasinya sangat besar, tetapi dalam keadaan terdesak pada hari ini, semestinya ada golongan-golongan yang terpaksa menggunakan wang KWSP untuk meneruskan melangsungkan kehidupan. Jadi ini semestinya berbalik kepada faktor keperluan. Kalau perlu, tak ada masalah untuk kita mengeluarkan, tetapi dalam masa sama kita perlu memikirkan langkah lain untuk penjanaan pendapatan pada masa akan datang selepas impak COVID-19. Tetapi kalau kita tak perlu, kita boleh terus menyimpan supaya kita tidaklah menghadapi kerugian kesan pengganda daripada pengeluaran daripada akaun 1 iSINA ini. Okey Kai, sebelum saya bergerak ke soalan lain, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sedang menonton kita live di Facebook page Kelab Gemilang. Anda juga boleh bertanyakan apa-apa saja soalan, sebab di akhir nanti kita akan memilih beberapa soalan untuk diajukan kepada saudara Kai Nur Hisham lah. Okey Kai, bila sebut bila kita sebut mengenai iSINA dan isu ini agak panas, dan belum Adi pun Kai pun dah bagi penerangan yang sangat panjang dan jelas mengenai perkara tersebut. Tetapi Kai, secara ringkas ataupun padatnya, bagaimana di mata Kai melihat kesan jangka pendek dan juga mungkin jangka panjang terhadap pengeluaran iSINA ini sendiri? Ya, memang betul ada faktor keperluan bila Kai sebut tadi, tapi pada masa yang sama tak ramai orang yang ada simpanan yang boleh ke fasa 2. Jadi sudah pasti memberi satu tekanan yang besar dan akan ada kesannya yang dalam masa pendek ataupun masa panjang. Baik, terima kasih. Jadi daripada sudut individu sebenarnya, bila mana kita perlu mengeluarkan wang iSINA ini, contohnya pada hari ini kita nak keluarkan sebanyak RM9,000. Jadi kita dah kiranya dalam simpanan KWSP kita hilang RM9,000 sebab hari ini kita dah menggunakan RM9,000. Jadi dekat KWSP dah tolak lah RM9,000 tu. Bila RM9,000 itu digunakan pada tahun ini, pada tempoh pengeluaran yang ditetapkan, iaitu selama 6 bulan untuk mendapatkan RM9,000 ini, jadi kita dah menyara hidup, dah melangsungkan kehidupan. Kita dah menggunakan untuk perbelanjaan, tetapi bukan untuk penjanaan kewangan. Kita hanya untuk menyara kewangan. Jadi impak dia sebenarnya kita menghadapi kerugian kesan pengganda sebenarnya, iaitu pada nilai RM9,000 yang kita keluarkan hari ini, pada 5 tahun akan datang nilainya sebenarnya adalah RM24,000. Jadi nilai untuk pelaburan, iaitu lagi banyak pelaburan dalam akaun KWSP, dividennya akan pun bertambah sehinggalah 5 tahun akan datang, nilai keseluruhannya akan dapat RM24,000. Tetapi sebabkan dalam keadaan terdesak, dalam keadaan keperluan, jadi kita menggunakan, jadi kita akan menghadapi kerugian pada masa akan datang lah, iaitu pada tahap persaraan kita di waktu kita pencen. Itulah antara kesan yang kita hadap sebagai individu lah untuk mengeluarkan wang simpanan sendiri, khususnya wang yang tujuannya untuk persaraan. Seterusnya kalau kita melihat daripada segi ekonomi pula, dari segi
kesan jangka pendek juga, iaitu aliran tunai dalam negara kita pun merudum sebanyak 80% kerana kecairan duit itu kita dah beri kepada pencarum, iaitu simpanan yang kita ada di pihak kerajaan, kita dah hilang kecairan duit itu. Jadi ini bila kita kehilangan kecairan duit dalam ekonomi kita juga akan kehilangan peluang untuk melabur di sektor-sektor tempatan ataupun sektor-sektor luar negara, antarabangsa, yang mana kita melihat menariklah kerana kita mempunyai kecairan duit yang terhad. Seterusnya, bila kita dalam ekonomi kita mempunyai kewangan yang terhad, kita pun terpaksa menjual ataupun menjual aset-aset negara lah, kerana kita memerlukan lagi dana ataupun kewangan untuk memberi untuk perbelanjaan negara, sama ada perbelanjaan pembangunan ataupun perbelanjaan mengurus. Jadi ini memang memberi kesan yang besar kepada negara lah, dan juga bila mana kita negara juga dalam keadaan terdesak, kita tak ada kewangan yang banyak untuk melangsungkan ekonomi negara, untuk menggerakkan ekonomi negara, semestinya kita perlu membuat banyak lagi pinjaman, sebab kan wang KWSP sendiri kita dah berikan kepada pencarum sendiri. Jadi melalui pinjaman-pinjaman ini semestinya negara perlu banyak berhutang, dan kos-kos untuk berhutang pun semakin meningkatlah. Jadi itu adalah kesan yang utama kepada ekonomi. Jadi apa yang individu akan hadapi adalah, pertama, sukar untuk mendapat bantuan sekiranya kerajaan terus berhutang, dan akhirnya kerajaan sendiri susah untuk memberi bantuan secara langsung, sebabnya dalam keadaan COVID ni kita tak tahu berapa lama lagi kita akan menghadapi situasi yang sama, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan akan menutup ekonomi, akan menjejaskan ekonomi dan sebagainya. Jadi semestinya memberi bebanan kepada golongan B40 ataupun PKS ataupun mereka yang mengeluarkan simpanan sendiri di ICNAR. Jadi apa yang penting sebenarnya di waktu ini adalah untuk menyara kehidupan. Itu faktor yang perlu ditekankan pada waktu sekarang. Dan dalam masa sama, disiplin menguruskan kewangan kita adalah sangat penting untuk kita membeli barang-barang yang perlu. Itu semestinya berbalik kepada sikap diri kita jugalah. Bagaimana kita menggunakan duit yang banyak daripada KWSP itu untuk perbelanjaan yang perlu. Contohnya untuk keperluan harian, makan minum dan sebagainya. Janganlah kita jadi orang yang bersikap tidak berhemah, yang mana kita nampak baru-baru ni macam PS5 dah keluar, iPhone 12 dah keluar. Kita menggunakan proportion daripada duit KWSP untuk memberi perkara yang aset-aset sebegitu, yang mana nilainya akan susut pada suatu hari nanti. Jadi ia berbalik kepada bagaimana kita menguruskan perbelanjaan kita sebenarnya. Okey. Tadi di awalnya Kai ada sebut mengenai pengangguran dan juga peluang pekerjaan kepada rakyat. Tahun ini, bukan tahun ini saja, tahun lepas graduan-graduan muda yang baru habis belajar, ramai yang masih lagi menganggur dan terpaksa mencari inisiatif lain untuk memastikan kelangsungan hidup boleh teruskan, dan antaranya mereka terlibat dengan gig ekonomi, iaitu ekonomi macam riders, Foodpanda, Grab dan sebagainya. Pada pandangan Kai, bagaimana Kai melihat orientasi baru ekonomi hari ini, terutamanya kepada digital ekonomi yang kita pernah cakap dulu pun kita dah melihat pada hari ini, dan dan ASEAN pun telah merangka plan digital ASEAN terhadap ekonomi digital ini sendiri. Gig ekonomi bagaimana bagi pandangan Kai? Baik. Terima kasih. So soalan ini pun sebenarnya menarik antara masalah ekonomi yang kita menghadapi sebelum ni, iaitu contohnya perbezaan ataupun mismatch job yang kita hadapi. Contohnya graduan daripada bidang engineering contohnya. Bila mana dia nak masuk dalam industri, sama ada industri itu tak ada peluang pekerjaan, ataupun bila masuk dalam industri itu kadar pendapatannya adalah rendah, iaitu mungkin permulaan adalah pada tahap RM2,500 contoh. Tetapi bila mana mereka graduan engineering masuk dalam sektor gig economy, bekerja sebagai rider dan sebagainya, mungkin boleh menjana lebih lagi daripada 2,500 itu, seperti 3,000, seperti 4,000 dan sebagainya.
So pendapatan itu lebih tinggi daripada pekerjaan sedia ada. Itu masalah pertama. Masalah kedua adalah ya disebabkan kadar pengangguran, semestinya susah untuk graduan masuk ke dalam pasaran kerja semasa sebab masing-masing industri khususnya nak uh, nak fokus kepada penjanaan kewangan dan dalam masa sama juga nak mengurangkan kos. Sebab itulah dalam situasi hari ini hanya mereka yang mempunyai pencapaian akademik yang tinggi dan juga mempunyai kemahiran yang luar biasa sahaja yang layak ataupun mempunyai peluang untuk masuk ke dalam pasaran kerja semasa kerana mereka mempunyai nilai yang diperlukan oleh sesuatu industri ataupun syarikat itu. Tetapi bagaimana pula mereka yang tidak terlibat dalam mungkin tak terlibat dalam organisasi, tak terlibat dalam meningkatkan kemahiran ataupun kepimpinan sendiri. Jadi mereka ini terpaksalah masuk dalam sektor ekonomi gig. Jadi sebenarnya bagi pendapat saya adalah bahawa kalau kita terlibat dalam sektor ekonomi gig buat sementara waktu ataupun buat short term, itu tidaklah menjadi satu permasalahan sebenarnya. Sebenarnya itu adalah satu kaedah yang boleh digunakan di mana dalam masa 1 tahun atau 2 tahun kita terlibat dalam sektor ekonomi gig untuk kita mengumpul simpanan, untuk kita mengumpul modal sendiri. So andai kata dalam masa 1 tahun dan 2 tahun itu kita tak mampu mengumpul sebanyak lebih RM10,000, so selepas itu pula dengan duit modal itu kita boleh membuat perniagaan sendiri contohnya. Jadi ini pun mendorong graduan ataupun mendorong individu tersebut ke arah satu platform yang baru, peluang perniagaan yang baru. Tetapi semestinya ia bergantung kepada kredibiliti graduan tersebut, sejauh mana mereka bersedia untuk mengambil risiko, sejauh mana mereka mempunyai kemahiran untuk membuka perniagaan dan sebagainya. Jadi semestinya hari ini apa yang lebih penting adalah bukan pada bidang akademik semata-mata kalau mana pelajar yang berada di universiti, tapi sebaliknya meningkatkan kemahiran kita dari segi bercakap, dari segi pengurusan itu juga penting. Itulah nilai-nilai yang kerajaan juga ingin terapkan pada keadaan COVID-19 ini. Kita ada program reskilling, upskilling, kita ada program dalam masa sama juga kerajaan pun telah mewujudkan Majlis Pekerjaan Negara yang mana missionnya ataupun misinya adalah untuk mewujudkan sebanyak 160,000 pekerjaan pada tahun ini. Itu bergantung kepada perbincangan yang akan perbincangan yang diadakan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Jadi semestinya itu adalah perancangan di tahap kementerian, tetapi dalam masa sama individu ataupun graduan semestinya perlu menjadi golongan yang lebih berdikari, lebih mempunyai kemahiran sendiri. Dalam masa sama kita boleh, kalau kita tak ada peluang pekerjaan, kita wujudkan sendiri peluang pekerjaan. Itu adalah salah satu cabaran kita yang kita perlu hadap pada hari ini. Ya, betul, saya setuju. Bila Kai sebut mengenai graduan perlu menambahkan lagi skill mereka, bukan hanya tumpu kepada akademik semata-mata, perlu ada ditambah, itu satu perkara yang betul sebab dalam dunia mencabar pada hari ini kita bergerak kepada revolusi industri 4.0, 5.0, perkara itu amat penting. Tapi Kai, kalau kita tengok balik kepada penjanaan program-program yang dibuat oleh kerajaan, contoh ya e-penjana ada di bawah Human Resources, HRDF, ada banyak program-program untuk meningkatkan lagi kemahiran orang-orang ataupun masyarakat kita yang nak menambah ilmu baru. Adakah benda ini berkesan bagi Kai dan juga sejauh mana ia membantu rakyat kita yang dalam keadaan yang memerlukan sekarang ni, Kai? Baik, terima kasih. Jadi bila kita melihat kepada program-program yang disediakan oleh kerajaan, itu adalah satu program yang disediakan untuk membantu menurunkan kadar pengangguran, untuk membantu mewujudkan peluang pekerjaan dan sebagainya. Namun begitu, kita perlu faham bahawa program-program tersebut tidak dapat memenuhi keseluruhan populasi mereka yang menganggur ataupun keseluruhan populasi graduan kerana terlalu ramai. Semestinya mereka yang tertentu sahaja akan terlibat dalam program-program sebegini. Jadi untuk mereka yang terlibat semestinya peluang sudah ada,
semestinya di situ mereka dapat membina rangkaian bersama mereka yang dah bekerja. Networking sangat penting di sudut kementerian, di sudut industri dan sebagainya. Kedua adalah daripada segi perspektif cara bekerja. Mungkin mereka lebih tahu bagaimana nak menggunakan sistem ataupun menggunakan teknologi yang sedia ada dalam sesuatu syarikat ataupun sesuatu dalam kementerian tu. Seperti contoh program fellow perdana, walaupun permohonannya lebih daripada 1,000 orang, tetapi yang terpilih hanya 82 orang sahaja. Namun begitu, dalam mana mereka yang tidak terpilih, mereka boleh lagi terlibat dalam organisasi lain. Mereka perlu sentiasa mencari peluang dan juga sentiasa meningkatkan credibility diri. Itu yang pertama. Kedua, mereka yang terlibat dalam program ini pula, mereka perlu memanfaatkanlah masa dan peluang yang diberikan. Masa inilah mereka perlu banyak belajar dalam kementerian supaya mungkin mereka diserap masuk selepas program fellow perdana, ataupun seterusnya mereka boleh belajar daripada pakar-pakar yang berada dalam sesuatu industri ataupun syarikat itu. Contohnya belajar menggunakan sistem, belajar berkomunikasi, belajar banyak perkara dari segi pengurusan organisasi dan sebagainya. So dalam hidup kita sebagai orang muda ini, proses kita sentiasa membelajarlah, bukan sahaja dalam bidang akademik tapi banyak lagi faktor-faktor lain ataupun aspek-aspek lain yang perlu kita kuasai. Jadi di waktu ini semestinya ia bergantung kepada peluang yang sedia ada yang disediakan oleh kerajaan. Tetapi kalau kita tak dapat peluang sebegitu, kita perlu mencari alternatif lain, banyak lagi organisasi lain, khususnya daripada sektor swasta juga, tak semestinya kita pandang kepada sektor awam semata-mata. Jadi itu pendapat saya. Okey, Kai, dah hampir 30 minit kita live. Banyak input yang Kai kongsikan dengan kita. Kita dah ada 3 soalan daripada penonton di live. Jadi saya nak baca satu untuk Kai boleh jawab. Daripada saudara Muhammad Amirul Haziq, dia tanya, apa pandangan saudara Kai apabila kerajaan membenarkan pengeluaran Aisina tanpa syarat dan apa impaknya kepada kerajaan dan juga rakyat? Silakan Kai. Baik, terima kasih. Sebenarnya pengeluaran Aisina tanpa syarat ini itu adalah satu kehendak daripada rakyat sendiri, yang mana daripada tahun lepas lagi sehingga ke tahun ini mereka mendesak supaya pengeluaran tanpa syarat ini dibenarkan kerana berpendapat bahawa duit simpanan yang berada dalam akaun KWSP ini adalah merupakan duit mereka sendiri. Namun begitu, kita perlu fokus kepada impak yang berpanjangan, impak long term impact yang mana akan menjejaskan kewangan mereka pada masa akan datang, khususnya sewaktu mereka bersara. Mengikut statistik juga, 20% daripada ahli KWSP yang aktif tidak mempunyai simpanan lebih daripada RM7,000. Jadi ini amat merisaukan apabila pada hari ini mereka nak keluarkan duit di bawah RM10,000, di bawah RM7,000, dan berapa je yang akan tinggal di dalam KWSP mereka untuk wang persaraan satu hari nanti. Jadi pada hemat saya sebenarnya adalah kita tidak perlu memberi kebenaran secara langsung kepada mereka yang tidak memerlukan. Khususnya KWSP ini, seperti yang kita bincangkan pada awal, kita perlu memberi kepada golongan yang memerlukan sahaja, golongan yang bersasar sebenarnya, khususnya daripada golongan B40, M40, sebegitu. Jadi mereka ini lebih memerlukan untuk melangsungkan kehidupan. Namun begitu, di samping KWSP, sebenarnya kerajaan perlu fokus kepada lebih memberikan mereka suntikan dana daripada mereka menggunakan kewangan mereka ataupun simpanan mereka sendiri. Jadi sebab itulah kita perlu mengawal pandemik COVID-19 ini dengan baik supaya ekonomi kita dapat dijana semula, kita dapat mewujudkan peluang pekerjaan supaya mereka tidak bergantung kepada bantuan kerajaan semata-mata dan juga terpaksa menggunakan simpanan sendiri. Dan dalam masa ini semestinya kita melihat kepada aspek mereka juga perlu menjana pendapatan, khususnya daripada perusahaan kecil dan sederhana dan sebagainya. Jadi ini adalah satu masalah ekonomi yang kita hadapi pada masa ini dan memberi impak yang berpanjangan lah. Kalau betul kerajaan perlu membantu lebih rakyat, bermaksud kerajaan juga perlu berhutang lebih tinggi. Dan dalam masa sama juga kerajaan pun, dalam masa sama rakyat pun perlu
berbelanja secara berhemah, sama ada untuk fokus kepada memberi keperluan, kena betul-betul membuat perbelanjaan yang berhemah lah, mengikuti bajet yang disediakan. Sebab kalau kita berbelanja, kita tak mengikut disiplin, kita juga terlalu banyak membelanjakan untuk perkara yang tidak perlu. Semestinya ini memberi impak yang berpanjangan kepada diri kita, isi rumah, kerana banyak lagi hutang-hutang yang kita semestinya sebagai isi rumah, kita mempunyai hutang, mungkin hutang rumah, hutang kereta yang perlu dibayar, khususnya melalui KWSP juga, iaitu melalui KWSP akaun 2. Jadi ini menjejas sebenarnya pengeluaran akaun 1 ataupun akaun 2 daripada wang KWSP ni sebenarnya secara tak langsung menjejaskan pendapatan ataupun simpanan sendiri. Jadi itu apa yang rakyat perlu fikirkan untuk jangka masa panjang. Tetapi dalam keadaan terdesak, dengan aspek yang kita kemukakan, iaitu atas dasar keperluan, jadi itulah kerajaan memberi kelonggaran kepada mereka yang betul-betul memerlukan untuk mengeluarkan tanpa syarat, jadi supaya memudahkan proses pengeluaran. Tetapi semestinya ia berbalik kepada tanggungjawab individu itu sendiri, sejauh mana mereka berdisiplin, sejauh mana mereka mempunyai perancangan untuk menguruskan kewangan tersebut melalui simpanan persaraan sendiri. Okey, baik. Saya harap jawapan yang tepat, padat daripada Kak itu menjawab soalan daripada saudara Muhammad Amirul Haziq. Tadi Kai dah sebut mengenai kesihatan dan juga ekonomi. Ia berkait dengan soalan kedua yang diajukan oleh saudara Julius Allen. To our speaker Kai, what are your thoughts on the argument and pressure by some health experts saying that the reopenings of the economy will only lead to more cases in the battle of COVID-19? Is it really a good choice that we involve sacrifice, or can we have it both way, economic stability and health insurance? Okay, Alright. silakan. So basically, when we talk about the importance of economy and public health, of course the argument is like egg and chicken punya situation, whereby which one is the most important first. So of course in this argument, we need to focus more on both aspect with the right balance. So basically dalam keadaan sekarang ini, apabila kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan, semestinya ini akan menjejaskan ekonomi secara tak langsung dan secara langsung. Tapi apa yang berlaku adalah kerana yang lebih memberi kesan besar kepada ekonomi apabila pelaksanaan prosedur yang kita tetapkan ataupun pelaksanaan PKP yang ditetapkan adalah bersifat tidak adil. Yang mana dalam keadaan PKP kita hanya memberi kelonggaran kepada giant business tetapi bukan kepada sektor PKS, SMEs. Jadi apabila berlaku faktor sebegini dalam tempoh PKP itu, kebetulan peningkatan kes juga disumbangkan oleh giant business, iaitu daripada segi sektor pergilangan, dari segi pekerja-pekerja asing dan sebagainya. Jadi bila mana kes semakin meningkat yang disumbangkan oleh giant business ini, PKP terpaksa dilanjutkan lagi. Semestinya ini menjejaskan sektor perusahaan kecil sederhana, SMEs, yang mana mereka dah tutup kedai dan tak ada pendapatan pada tempoh tersebut. Jadi bila PKP dilanjutkan, mereka terpaksa lagi tutup kedai. Jadi sebab itulah mereka terpaksa demand kepada kerajaan kerana mereka dah tak ada pendapatan, tolonglah beri kelonggaran kepada mereka juga. Jadi kerajaan pun teruskan memberi kelonggaran dan disebabkan faktor utama pada awalnya yang ada ketidakadilan berlaku di situ, ia menjejaskan lagi kepada impak COVID-19. Jadi semestinya apabila unjuran ekonomi ataupun pelaksanaan PKP ini tidak mengikut kepada nasihat Kementerian Kesihatan, iaitu untuk tutup kiranya total lockdown bagi Malaysia, dan ini sebenarnya dapat menyelamatkan ekonomi pada jangka masa yang panjang. Kerana kita perlu tahu bahawa walaupun ada orang kata bahawa total lockdown ini akan memberi kesan kepada ekonomi, betul. Tapi dalam masa sama, kalau kita tutup secara penuh, memberi impak yang lebih berpanjangan untuk sektor ekonomi, iaitu impak yang baik.
kerana kita perlu tahu bahawa virus yang berada dalam badan seseorang manusia itu hanya akan bertahan dalam masa 10 hari. Kalau ikut kajian di Kanada akan bertahan selama 8 hari. Bermaksud selepas daripada tempoh 10 hari itu, virus itu tidak mampu menjangkiti orang lain. Jadi kita berbalik kepada analogi di mana kalau kita buat total lockdown selama sebulan, bermaksud lebih daripada 10 hari, tidakkah kita realise bahawa virus-virus dalam pesakit ini semuanya akan dikiranya virus mati kerana kita dah tutup sekatan ataupun pergerakan antara masyarakat dalam ekonomi. Jadi itu yang kita perlu faham bahawa mana kalau kita tutup betul-betul ekonomi tanpa ada ketidakadilan, bermaksud kita dapat menyelamatkan lebih banyak golongan lain daripada menerima jangkitan. Dan bila mana kes semakin menurun, barulah kita menjana semula ekonomi negara. Jadi itu apa strategi yang digunakan oleh New Zealand juga, di mana mereka turunkan kes sehingga kosong. Selepas itu mereka siap boleh buat election lagi di New Zealand. Tetapi Malaysia disebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan itu lebih menjejaskan ekonomi yang berperpanjangan. Walaupun kita dah melaksanakan PKP selama sebulan yang lalu, tapi kes hari ini masih lagi di taraf ribuan, iaitu 2,000 dan bila kita tak melihat lagi menurun kepada 3 digit, 2 digit dan sebagainya. Ia memakan masa yang lebih lama dan lebih menjejaskan ekonomi sebenarnya. Itu yang kita berbincangkan tadilah berkenaan dengan kesan jangka masa pendek dan juga kesan jangka masa panjang. Okay, baik Kai. Soalan terakhir daripada penonton kita, Nita Yusni. Sejauh manakah gig ekonomi ini dilihat sebagai sebahagian daripada penyumbang kepada ekonomi, dan pada pendapat Kai, apakah inisiatif pihak tertentu untuk membantu atau membuat penambahbaikan pada sektor ini? Ringkas kepada Kai. Baik, sejauh mana gig ekonomi ini menyumbang kepada ekonomi secara meluas, sebenarnya bagi pendapat saya ini adalah bersifat short term semata-mata, kerana tugas sebagai orang yang bekerja dalam gig ekonomi ini tidak meningkatkan capability mereka dalam pasaran kerja. Khususnya mereka yang bekerja sebagai riders lah. Betul mereka boleh menjana pendapatan yang lebih tinggi daripada kerja yang sebenar. Gaji mereka mungkin lebih daripada gaji biasa macam tadi 2,500 yang kita katakan. Gaji mereka contohnya mereka dapat RM5,000. Tetapi ini hanya kita boleh fokuskan kepada penjanaan untuk modal perniagaan ataupun penjanaan untuk simpanan masa hadapan. Tetapi bila kita berbalik kepada kemahiran yang mereka menjana melalui gig ekonomi itu, nilai itu yang kurang sebenarnya dalam sektor ekonomi gig. Yang mana apabila mereka habis bekerja dalam sektor ekonomi gig, mereka tidak mempunyai nilai tambah lain, iaitu kerana mereka bekerja sebagai rider sahaja. Jadi hantar makanan dan sebagainya memang memerlukan kudrat ataupun tenaga yang banyak. Berbeza dengan mereka yang bekerja dalam sektor industri yang mana mereka belajar tentang sistem, belajar tentang pengurusan, belajar tentang organisasi dan sebagainya. Jadi kelemahannya dalam sektor ekonomi gig adalah pada capability yang dijana ataupun kemahiran yang dibina lah oleh seseorang individu itu. Tetapi ia bagus untuk short term, bahawa untuk kita kumpulkan dana untuk kita buat simpanan dan meningkatkan simpanan dan sebagainya. Namun begitu, kalau kita melihat kepada sektor ekonomi gig lain, contohnya freelancer, untuk fotografer yang bukan riders lah kiranya, ini juga memerlukan banyak tenaga untuk menggerakkan perniagaan sendirilah. Khususnya mereka kena cari event, khususnya mereka perlu mencari peluang lain untuk menjana pendapatan. Jadi pekerjaan mereka sebenarnya tak stabil kalau bergantung kepada kemahiran sendiri tanpa pemasaran yang tinggi dan sebagainya. Jadi pendapat saya sendiri adalah kalau betul kita nak buat secara hobi, contohnya kalau orang hobi suka makeup, jadi tak ada masalah untuk kita buat terlibat dalam sektor ekonomi gig untuk buat perusahaan makeup dan sebagainya untuk sementara waktu, ataupun penjanaan pendapatan sampingan lah kiranya. Tetapi untuk jangka masa panjang adalah tidak rasional lah untuk seseorang individu tu, sebab kita melihat kepada dalam
dalam masa kita bercakap tentang ekonomi, semestinya ekonomi ini perlu dipertingkatkan dengan kreativiti, perlu dipertingkatkan dengan inovasi. Jadi sebab itulah kita perlukan perniagaan yang bermutu tinggi, bertaraf tinggi, daripada kita fokus untuk kekal lama dalam menjadi riders dan sebagainya. So itu adalah persoalan utamalah sejauh mana selama mana kita nak terlibat dalam sektor ekonomi gig, adakah ia memberi kebahagiaan, ketenteraman hidup kepada diri kita baliklah. Lagi-lagi kalau mereka yang tak berkahwin mungkin ada masa untuk fokus full time dalam menjadi rider dan sebagainya. Kalau mereka dah kahwin pula, dah ada tanggungjawab lain dan dah ada hutang-hutang lain yang mereka perlu biayai. Jadi ini adalah faktor-faktor ataupun aspek yang perlu mereka fikirkan lah. Baik, terima kasih kepada saudara semua 3 soalan yang diajukan oleh penonton. 45 minit yang dah berlalu, kita banyak bercakap mengenai ekonomi dan kita masuk ke ekonomi ICNA dan sebagainya. Cuma sedikit mungkin bila kita 2 hari lepas kita dah menerima vaksin untuk batch yang pertama. Kami lihat adakah ini satu sinaran baru kepada kebangkitan ekonomi kembali ataupun bagaimana Kai? Baik, sebenarnya bila kita bercakap berkenaan dengan vaksin, semestinya memberi satu sinaran tetapi tidaklah begitu besar buat ekonomi sebenarnya, kerana walaupun individu kita bercakap tentang proses untuk menyuntik vaksin kepada seluruh rakyat Malaysia ataupun 80% daripada populasi Malaysia. Jadi ia mengambil masa sehingga Februari 2022 untuk kita melengkapkan proses suntikan kepada seluruh populasi 80% populasi Malaysia itu. Satu, berkenaan dengan masa yang panjang dan semestinya dalam masa ini pun kita menghadapi lagi peningkatan kes yang meningkat. Kedua, apabila individu itu disuntik vaksin sekalipun, ia hanyalah memberi imuniti kepada badan untuk melawan dengan virus yang berada dalam badan. Tetapi ia tidak menghalang bagi sesuatu virus yang dalam badan itu untuk menjangkiti orang lain. Jadi walaupun diri kita telah pun mempunyai vaksin, diri kita juga boleh lagi dijangkiti oleh COVID-19 dan boleh menularkan lagi pandemik itu. Cumanya vaksin ini hanyalah kiranya pelindunglah kepada badan, yang mana bila kita dijangkiti, kita masih lagi mempunyai antibody ataupun imuniti untuk melawan. Cumanya dari segi kesan yang besar, ia mengurangkan kadar mereka yang lebih kronik. Jadi apabila kita melihat kepada faktor ini, semestinya ia membantu dari segi ekonomi, yang mana kita tidak perlu kerahkan petugas barisan hadapan untuk fokus kepada mereka yang sakit kronik. Yang mana kalau mereka tak sakit kronik, mereka boleh kuarantin di rumah, lebih ringan kerja-kerja petugas barisan hadapan dan lebih ringan kapasiti mereka yang berada di hospital ataupun ICU. Tetapi dalam masa sama, apa yang lebih penting adalah untuk kita memastikan rakyat patuh kepada SOP lah, supaya kita tidak menularkan lebih virus pandemik COVID-19 ini walaupun kita dah mempunyai vaksin nanti. Okay, baik guys, terima kasih. So sebelum kita berakhir, ada soalan bonus. Umum mengetahui bahawa Kai merupakan anak kepada Tan Sri Nur Hisham Abdullah yang digelar sebagai panglima kepada melawan COVID-19 ini. Secara ringkas Kai jawab bagaimana Tan Sri Nur Hisham di mata Kai sebagai anak dan juga sebagai rakyat Malaysia yang mengharapkan bahawa petugas barisan hadapan kita melakukan yang terbaik agar virus ini boleh beransur dengan perlahannya dan juga ekonomi dapat digerakkan, kehidupan dan kesejahteraan rakyat dapat berlangsung seperti biasa kan. Baik, terima kasih. Semestinya saya sebagai anak pun melihat beliau sebagai individu yang bekerja keras untuk menghadapi pandemik COVID-19 ini. Ini adalah perlawanan peperangan yang sangat besar dan memerlukan tenaga yang luar biasa. Sebab menghadapi situasi yang luar biasa juga, kita perlukan tindakan yang luar biasa. Jadi antara motivasi beliau adalah semestinya sokongan daripada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dan hari ini kita melihat bahawa apa yang penting adalah kerjasama daripada semua pihak, daripada rakyat Malaysia juga untuk menjalankan tanggungjawab sosial. Bukanlah bergantung kepada vaksin semata-mata untuk melawan pandemik 19,
tetapi juga tetap patuh kepada SOP, kerana macam apa yang kita bincangkan tadi, walaupun kita mempunyai vaksin, itu tidak menghalang untuk penularan, untuk tidak menghalang COVID-19 untuk menular dalam negara kita. Ia hanyalah memberi immunity ataupun antibody yang kuat kepada badan kita sendiri. Namun begitu, apa yang penting hari ini adalah bukan sahaja bergantung kepada perjuangan Barisan Harapan, tetapi kita sebagai rakyat Malaysia juga perlu terus mematuhi SOP, perlu terus mengingatkan satu sama lain berkenaan dengan tanggungjawab sosial. Itu sangat pentinglah. Kerana kalau makna kita tidak mematuhi SOP, kita tak pakai mask, kita tak menjaga penjarakan, kita terlalu berseronok sebab mana musuh yang tidak kelihatan ini adalah kita tak nampak virus ini. Jadi kita terlalu seronok untuk enjoy dan sebagainya. Ini adalah perkara yang kita sangat risaukan. Dalam masa kita tahu keadaan negara kita dilanda oleh politik yang tidak stabil, mungkin PRU akan dijalankan dan sebagainya, itu memberi risiko. Dan kita mempersoalkan sejauh mana lagi kita nak menghadapi situasi sebegini. Selama mana kita nak menghadapi situasi sebegini. Selama mana petugas Barisan Hadapan tetap perlu berkorban sampai 2022 pun masih lagi berperang dengan musuh yang sama, COVID-19. Sebab itulah pentingnya untuk kita mematuhi kepada SOP, penting untuk kita memerangi mereka yang tidak patuh kepada SOP ataupun golongan yang anti vaksin pada hari ini. Macam-macam kerenah yang ditunjukkan. Jadi itu adalah cabaran utama kita. Tapi yang penting adalah kita sentiasa menjalankan tanggungjawab sosial dalam memerangi pandemik COVID-19 ini. Sebab itu apa yang penting adalah nilai kita jaga kita. Okey Kai, selama 51 minit kita berdiskusi, boleh Kai rangkumkan secara keseluruhannya dan juga pesanan Kai kepada semua yang sudi untuk bersama mendengar sesi diskusi kita pada malam ini Kai. Silakan Kai. Baik, terima kasih. Memetik pada perkataan tadi bahawa dalam kita menghadapi situasi yang luar biasa, tindakan kita juga perlu luar biasa juga. Kalau kita sedar bahawa peluang kita tak ada dalam pasaran kerja semasa, kadar pengangguran semakin meningkat, ekonomi semakin terjejas. Jadi di sini juga kita ada tanggungjawab untuk meningkatkan kualiti diri, kredibiliti diri untuk menghadapi situasi sebegini. Jadi untuk para graduan, untuk rakyat Malaysia, teruskan meningkatkan kemahiran, teruskan meningkatkan ilmu pengetahuan supaya kita juga boleh membantu mewujudkan peluang pekerjaan melalui perniagaan contohnya. Kita juga boleh membantu untuk menjana semula ekonomi negara. Itu yang pertama. Kedua adalah bercakap tentang tanggungjawab sosial. Ini sangat penting kerana kalau antara masyarakat Malaysia kita masih lagi tidak mengikuti SOP, selamanya pandemik ini akan menular daripada tahun ini, tahun depan, tahun seterusnya. Jadi sebab itu penting kita mengamalkan SOP, kita pakai mask, kita sentiasa mencuci tangan, pakai sanitizer dan juga penting untuk kita menjaga jarak. Jangan kita terlalu lalai dan leka dengan musuh yang tidak kelihatan ini. Dan seterusnya apa yang penting adalah untuk kita sentiasa meningkatkan menjadi orang yang berdikari, menjadi orang yang berfikiran matang dan terbuka. Jangan kita mengkritik tanpa berbuat sesuatu perkara itu. Jadi hari ini kita perlukan ramai pemimpin khususnya daripada golongan pemuda. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada keseluruhan warga yang menonton live daripada Kelab Gemilang ini. Terima kasih atas jemputan. Dan saya harap daripada ramai anak muda teruskan percaya kepada impian. Kita adalah harapan. Kita bukan saja pemimpin pada masa hadapan, tetapi kita adalah pemimpin pada hari ini. Hari ini kita perlu bertindak. Hari ini kita perlu membuat tindakan yang luar biasa. Jadi bantulah rakyat kita, bantulah ekonomi kita, bantulah negara kita. Jadi melalui perancangan, melalui kemahiran, melalui pengetahuan, itulah nilai-nilai yang kita ada untuk kita sumbangkan semula kepada negara kita. Jadi jadilah anak muda yang luar biasa. Jadilah anak muda yang berkepimpinan untuk masa depan yang cerah. Terima kasih. Ya, kita bukan pemimpin masa depan, kita pemimpin masa kini. Saudara Muhammad Kai bin Nur Hisham, mantan fellow Perdana kepada Menteri Kewangan Malaysia. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kita di Kelab Gemilang dalam diskusi yang dianjurkan oleh Kelab Gemilang Malaysia. Sebelum kita berakhir, terima kasih kepada semua yang menonton
menonton sesi live pada kali ini. Bagi mereka yang berminat boleh untuk bersama menyertai ahli Kelab Gemilang dengan mendaftar di pautan yang ada di ruangan komen, dan juga mengikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, Telegram dan juga YouTube untuk mengetahui perkembangan semasa dan aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh Kelab Gemilang Malaysia. Sekali lagi terima kasih buat saudara Kain Nur Hisham. InsyaAllah jika ada masa nanti boleh kita berdiskusi lagi dengan banyak tajuk perkongsian yang sangat menarik pada malam ini. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.